Assalamualaikum. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih kepada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shalaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jepisan daging bertaburan, isi perut hangus terbakar. Kisah tragedi MH653 di Tanjung Kupang. 4 Desember 1977, pukul 7.21 malam, pesawat MH653 berlepas dari LTABL, lapangan terbang antara bangsa Bayan Lepas, di Pulau Pinang menuju ke LTAS, lapangan terbang antarabangsa Subang. Di Selangor, malangnya pesawat yang membawa 93 penumpang dan 7 kru itu tidak sampai ke destinasi yang sepatutnya. Sebaliknya berakhir dengan tragedi menyayat hati. Tidak lama selepas pesawat itu berada di udara, menara kawalan LTABL mendapat berita mengejutkan. Juru terbang MH653 memberitahu bahawa situasi mencemaskan apabila sekumpulan pihak tidak dikenali bertindak ganas merampas pesawat tersebut. Menara kawalan LTABL segera menyediakan landasan untuk pesawat berkenaan mendarat kembali. Setelah arahan diberikan, MH653 dilihat terbang semakin rendah. Tetapi belum pun sempat mencecah ke landasan, tiba-tiba pesawat tersebut kembali terbang tinggi meninggalkan daratan. Kemana kapal terbang itu hendak pergi? Juru terbang MH653 kembali memaklumkan mereka akan meneruskan penerbangan ke Singapura. LTABL terus menghubungi menara kawalan Paya Lebar di Singapura dan memaklumkan situasi cemas yang dihadapi pesawat MH653. Pihak berkuasa Singapura segera memberikan kelulusan untuk mendarat. Namun kelibat MH653 tidak muncul. Sebaliknya, imej kapal terbang tersebut tiba-tiba hilang daripada radar menara kawalan. Segala usaha dilakukan untuk mengesan dan menghubungi pesawat berkenaan, tetapi semuanya tidak berjaya. Apakah itu petanda ada sesuatu kejadian buruk berlaku ke atas pesawat berkenaan? 4 Desember 1977, sekitar pukul 8 malam, suasana ketenangan malam di daerah Tanjung Kupang di Gelang Patah, Johor dikejutkan dengan satu bunyi berdesing yang amat kuat. Terperanjat dengan bunyi itu, ada di antara penduduk kampung berlari keluar rumah. Mereka terkejut apabila melihat sebuah pesawat besar terbang begitu rendah. Ketinggian pesawat itu berada separas pokok kelapa. Penduduk melihat pesawat itu mula hilang kawalan. Pesawat itu berpusing-pusing di udara sebelum meletup dan jatuh terhempas di atas permukaan tanah. Impaknya, kawasan sekitar kampung merasa gegaran sehingga ada yang menyangka gempa bumi berlaku di mukim tersebut. Ledakan yang kuat itu juga telah menyebabkan api marak dan menjulang tinggi berpuluh meter di udara. Nyalaan api itu boleh dilihat sejauh puluhan kilometer. Ya, yang terhempas itu adalah pesawat MH653. Ketika menara kawalan cemas mencari pesawat itu yang hilang dari radar, rupa-rupanya pesawat itu sudah jatuh terhempas ke daratan. Tragedi menyayat hati itu mengorbankan kesemua 90 penumpang dan 7 kru penerbangan. Tiada seorang pun yang terselamat dalam nahas udara itu. Antara nyawa yang terkorban ialah Menteri Pertanian,
Datuk Seri Ali Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Tan Sri Mahfuz Khalid, Pengarah Kerja Raya Bahagian Tentera Datuk Khalid Muhammad, dan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Abu Bakar Othman Marikan. Selain itu, 2 orang pegawai Bank Dunia OD, seorang usahawan Jepun Tomio Goto, Duta Cuba di Malaysia Mario dan Garcia, serta istrinya turut terkorban. Tiada satu pun mayat ditemui dalam keadaan sempurna. Kawasan tragedi dipenuhi cepisan daging dan juga isi perut mangsa yang hangus terbakar bertaburan di kawasan Payabakau sekitar perkampungan Tanjung Kupang. Amat sukar untuk mengecam identiti setiap mangsa. Atas sebab itu, beberapa orang ketua pelbagai agama berbincang dan memutuskan untuk mengkebumikan kesemua mangsa secara bersama. 5 hari selepas kejadian, pengkebumian secara besar-besaran pun dilakukan di sebuah tapak perkuburan khas di Jalan Kebun Teh, Johor Bahru. Mengapa MH653 dirampas? Beberapa teori rampasan dikaitkan dengan tragedi ini. Ada yang mengaitkan anggota militan Vietnam sebagai dalang. Ini adalah kerana sebelum kejadian berlaku, penguatkuasa Singapura telah menahan 3 orang militan Vietnam yang merampas pesawat DC-3 Air Vietnam. Ada juga teori lain yang mengaitkan pemberontak Cuba sebagai pelaku utama dalam kejadian rampasan itu. Kononnya perompak dari negara itu telah merancang perlakuan khianat terhadap duta Cuba di Malaysia, Mario Garcia, yang sedang menaiki pesawat tersebut. Selain itu, ada pula yang mengatakan kejadian itu didalangi gerila Tentera Merah Jepun, JRA. Namun keterlibatan tentera berkenaan dalam rampasan pesawat MH653 dinafikan. Siapapun pelakunya, penerbangan pesawat MH653 telah menjadi huru-hara. Pesawat itu dijadualkan mendarat di LTAS, tetapi menukar laluan pada saat-saat akhir ke Singapura. Semasa dalam perjalanan ke Singapura, terdapat spekulasi mengatakan kedua-dua juruterbang MH653 ditembak mati sehingga menyebabkan kapal terbang tersebut jatuh terhempas. Oleh kerana tiada pun saksi yang terselamat, segala teori tidak dapat dipastikan kesahihannya. Para penyiasat hanya bergantung kepada kotak hitam yang berjaya dijumpai beberapa minggu kemudian. Hasil siasatan ke atas bahan bukti itu telah didedahkan dalam satu laporan rasmi 9 bulan selepas kejadian. Dalam laporan itu menyatakan juruterbang dan seorang pegawai penerbangan telah ditembak oleh perampas. Ia berlaku beberapa minit sebelum pesawat malang itu menjunam jatuh di Tanjung Kupang. Dalam rakaman itu, kedengaran suara juruterbang bernama Jike Ganjur sempat merayu, "No, please, don't," sebelum terdengar bunyi 3 das tembakan. Kejadian itu berlaku semasa pesawat berada pada ketinggian 4.000 kaki. Sejurus selepas juruterbang ditembak, seseorang cuba menerbangkan pesawat, tapi pesawat itu mula menjunam dan terhempas ke bumi pada kelajuan 450 knot. Sebelum insiden itu, kotak hitam turut merakamkan suara seseorang yang tidak dikenali berkata, "You bluff us?" Terdengar suara perbualan dalam bahasa asing.
dalam rekaman itu, tetapi siapa mereka dan apa kewarganegaraan mereka tidak dapat dikenal pasti. Yang pasti tragedi nahas MH653 di Tanjung Kupang diingati antara insiden menyayat hati yang tercatat dalam lipatan sejarah negara. Cerita sampai di sini ada salah dan silap, saya minta maaf. Ada terkasar bahasa, tersasul bahasa, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah.